Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam satu Malaysia. Alhamdulillah hari ini kita bersiaran langsung dari 3M Auto Workshop Kota Kinabalu, Sabah, Malaysia yang terletak di belakang Maybank Alam Mesra. Ya, seperti biasa saya berpesan pada diri saya sendiri dan saya berpesan pada netizen, subscriber saya yang Muslim. Jangan lupa kita apa-apa pekerjaan yang baik kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pekerjaan yang baik itu diberkati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hari ini kita ada satu perkongsian yang cukup menarik. Di mana kereta ini kereta Nissan Grand Livina 1.8 MR18 dia punya enjin ya. MR18 tu kita boleh tengok sini dia punya enjin, kita boleh tengok apa enjin dia. Kita tengok sini ya. MR18 ya. Ya ini ya. Ni nampak MR18 boleh tengok sini. Ni MR18 enjin dia, Grand Livina 1.8 lah. Jadi apa yang menariknya pada hari ini ialah kenapa kereta ini kan masuk di tidak masuk. Masuk di tidak masuk, tidak jalan. Jadi dipahamkan customer ni dia datang, dia cakap kena masuk pergi satu dulu, baru boleh jalan. Jom kita pergi tengok sana. Jom kita masuk dalam tengok apa tu 1, 2 tu maksud saya tadi ialah ni. Kalau kita nampak ini kereta, dia masuk di ya. Ni, kameramen boleh tengok. Okey, dia masuk di, dia tak masuk di, dia masuk 2 pun tak masuk. 1 dia masuk, lepas tu dia tolak balik pergi di, baru dia masuk. Dan N, okeylah R reverse masuk, okey dia boleh ni, cuma dia di 2 dia tidak masuk. Dia masuk pergi di 1 dulu, lepas tu dia jalan lagi. Jadi apakah masalah ni kereta? Suspek ada 2 lah. Satu adalah masalah dia punya berlakunya kebocoran di dalam piston seal ataupun O-ringnya. So kita kena faham dalam sistem otomatik ni, yaitu menggunakan sistem hidrolik, yaitu minyak. Minyak itu pula bergantung kepada seal tadi. Kalau seal itu keras, dia berlaku pressure leak, tekanan bocor, dia tidak dapat tekan itu mangkuk. Tidak dapat tekan itu piston. Bila tidak dapat tekan itu mangkuk dengan piston, macam mana dia nak tukar gear? Setiap pertukaran gear ini bergantung kepada mangkuk-mangkuk yang digerakkan tadi. Mangkuk-mangkuk tu. Jadi hari ini kita akan bermula daripada sebelah sana, yaitu di bagian housing. Kita tengok, kita sudah bongkar, ini di hadapan kita. Kita tengok dulu keadaan kondisi dia ya. Orang ini sebenarnya sudah tukar minyak gearbox. Ya itu kalau kita nampak ada banyak besi-besi, walaupun dia sudah tukar, tapi still dia banyak kotoran. Kalau kita nampak dia sudah ganti. Ini kalau kita nampak kita ni pakai ini, memang dia besi-besi ni memang banyak. Kita tengok besi-besi dia, walaupun dia sudah ganti nih. Mana mulanya dia tidak mungkin dia tidak mau servis barangkali lah. Kita nampak besi-besi. Ini besi-besi daripada ni. Besi-besi di dalam pergeseran antara besi sama besi. Jadi apa yang menjadi perbahasan hari ini ialah kenapa dia boleh ada besi-besi ni. Satu, mungkin dia punya kelas tu bergeser dengan dia punya kelas steel dengan kelas pad bergeser. Yang kedua, mungkin juga berlaku pergeseran antara mangkuk dengan planetary gear, ataupun berlaku pergeseran antara ring gear ataupun sun gear sendiri. Mungkin juga besi-besi ni boleh jadi. Walaupun dia sudah servis lah. Kalau kita tengok minyaknya ni, kereta masih baru. Kita tengok dia baru tukar ni kereta, nampak masih merah-merah lagi. Masih merah lagi, dia tidak hitam. Sebenarnya kereta ini sebenarnya masa pas dia buat tukar ni, confirm kereta ini memang banyak besi lah. Kenapa? Jawapannya ada di hadapan ni. Sekejap lagi kita akan ke sana. Setelah kita nampak dia punya crankcase, kita akan rujuk dia punya housing dulu. Kereta ini memang pernah kena buka setahu saya. Mungkin kereta ini second dan lawa-alam, mononya 5 memahami. Okey, kameramen boleh tengok. Berlaku geseran lah. Tidak nampak dia bergeser ni, nampak ni. Kalau nampak geser-geser dia pun ini adalah geseran daripada ni. Ni kita nampak geseran ni, ada geseran-geseran halus macam drum tu yang ni. Coba kameramen sini. Kita tengok ni. Kita nampak geseran lah. Nampak dia kita nampak agak geseran halus ni. Kalau nampak ada chopstick ke lipstick ke apa. Nampak ni? Nampak ya? Geseran-geseran berlaku di ni. Nampak ni? Ni. Betul mana? Kawasan sini kan, Man? Tu nampak geseran ni. Ni nampak ni geseran halus. Kenapa dia bergeser? Mungkin berlaku ketidakseimbangan antara mangkuk dengan mangkuk. Jadi kalau saya nampak ni ada geseran halus lah. Jadi punca kepada gearbox ni tidak boleh jalan banyak sebab. Mungkin berlaku pressure leak, juga berlaku pemasangan mungkin sebelum ini. Mungkin juga berlaku kepada masalah piston itu sendiri. Piston seal tidak dapat tolak dengan baik. Mungkin juga berlaku direct drum tu makan.
mungkin dia berlakunya forward drum itu sendiri tidak balance dia, sebab mungkin berlaku pemasangan yang agak bermasalah. Jadi kita akan tengok kereta ni dia ada berlaku masalah macam pernah kena buka, tapi saya tidak tahu apa puncanya. Setelah kita buka, kita nampak sebabnya kenapa. Dan dipahamkan yang buka ni saya punya budak sendiri. Okey, ini body buff dia, kita nampak macam dia sudah pernah tukar filter juga ni orang. Nampak ni bersih lagi. Dan body buff untuk brand ini kita jarang dia memberi masalah ya. Cuma kita tengok filter ni, tak tahu yang asalnya mana sudah. Dia baru tukar. Mungkin ini tak tahu yang kali-kali berapa dia tukar. Cuma body buff ni kita tidak ni sangat. Sebab untuk brand ini mungkin jarang lah kita akan uji depat dua mungkin. Hari ini kita nampak sepintas lalu saja. Dia masuk di tidak boleh jalan, masuk dua pun tidak boleh jalan. So kita akan tengok body buff. Dan yang ketiga kita akan cerita pasal oil pump. Okey, oil pumpnya ini. Kameramen kita tengok sini ya. Oil pump dia. Kita tengok fiber o-ring dia ada makan ke tidak. Kita tengoklah. Kita tengok getah. Apa semuanya kan. Alright. Oil pump macam tiada isu juga. Fiber o-ring ini walaupun dia sudah pernah bikin tempat lain Allah alam. Jadi oil pump tiada isu. Yang jadi isu adalah direct drum dan juga kita tengok mangkuk-mangkuk forward drum. Kita nampak tu ni brake band. Kita tengok brake band dia okey juga. Tiada juga. Habis ni masih ada lagi ni. Kalau habis ni dia ada bekas lah tipis. Macam kelas lah dia ni. Brake band ni dia brake lah. Dia tahan ni mangkuk ni. Ni macam beginilah. Contoh dalam ni dia tahan macam ni. Kameramen boleh ni. Nih, nampak dia tahan beginilah. Jadi dia ada macam kelas lah, kelas basah nih. Jadi apa yang menghairankan kita yang di sini ada dua isu besar. Kenapa dia tidak masuk forward? Disebabkan oleh getah dia sudah keras. Dan kedua adalah masalah mungkin pernah dibikin ini gearbox. So kita akan mula dulu dari segi kenapa dia boleh tidak jalan nih? Ya kita tengok forward drum sini. Kita mungkin minta satu orang pemain untuk dia buka. Oke, kita tengok sini, ya. Kita tengok sini dia punya getah macam mana keadaan dia. So ini snap ring kita sudah buka untuk mengurangkan duration. So kita tengok dia punya piston seal. Kita tengok drum di dalam tu. Kita keluarkan mangkuk dia. Oke, kita tengok piston dia. Dalamnya ada piston seal. Ini dia punya piston ni. Spring dia tiada juga isu. Cuma yang jadi isu sekarang adalah getah dia sini agak keras. Kita nampak getah ni. Ini sudah kita buka nih dan ada berlaku koyakan. Ini faktor dia lah. Dan ini kalau kita nampak mungkin satu orang pemain tengok buka dulu. Dan kita compare dengan yang baru. Ini tengok pecah sudah. Kita tengok pecah ya. Kita tidak boleh buka. Ambil pembuka dia. Kasih hold dulu. Kasih on dulu. Oke, kita tengok. Kita try buka dia koyak. Dia pecah ya. Sebab dia keras. Dia bukan sudah getah sudah nih. Kita tengok dia kasih keluar. Kita tengok dia pecah sudah. Kita tengok, kita kasih keluar dia pelan-pelan ya. Kita tengok. Nih kita tengok dia keras sudah ya. Ini kena masuk, dia sebenarnya sifat dia adalah kenyal lah. Ataupun elastik lah. Ini kita tengok. Dia sudah reput Nah, dia sudah keras. Dia tidak ada sifat. Nah, nampak nih. Dia sudah rapuh. Ini adalah masalah kepada sistem gearbox. Selalu dia punya piston seal ni selalu patah ya. Kita tengok. Ini puncak kepada dia tidak boleh masuk lah. Sepatutnya getah mana boleh dikasih patah-patah macam lidi ni kan. Kita tengok. Sengaja kita kasih patah-patah bukan mau minta puji lah. Tapi inilah cara kita mau tahu dia ni macam mana kan. Tapi, ada tapinya. Kita nanti dulu tapinya yang kedua ni. Ini lagi menarik kan daripada yang kau nampak ni. Ni. Oke, kita tengok dia bagian dalam pun keras. Oke, untuk kita tengok ni. Inilah puncak kenapa dia tidak boleh berlaku pressure leak. Pressure leak maknanya berlaku kebocoran pada pressure minyak. Oke, jadi kita akan hold dulu. Kita mau tengok piston dalam ni. Dan sekejap hilang sudah dia punya jarum. Oke, sekarang kita tengok tadi itu adalah ring yang di luar. Dia punya piston, dia punya seal di luar. Sekarang kita tengok dia punya getah o-ring di dalam ni. Nampak ni? Ini pun sudah mati sudah ni. Tinggal dikubur. Nampak? Boleh patah-patah lagi aku rasa ni. Nah, tiada sudah. Dia duduk di dalam sini. Jadi duduk dalam sini dia tidak boleh getah tu mati ya. Kalau kita tengok yang baru ini yang baru. Dan nampak ni? Boleh ditenye-tenye lagi Nampak ni beza dia ni. Ni nampak kah? Ini yang baru ni, nampak? Ini kita boleh kasih patah-patah lagi kan? Ini nampak? Ini mana boleh kasih patah lah tidak boleh. Dia lembut. Nampak? Jadi ini biasanya kenapa dia apa kaitannya dengan
pressure leak ini ialah getah ini menahan minyak daripada leaking. Jadi bila leaking dia tidak boleh tekan tu piston turun naik macam ini contoh. Sekarang kameramen coba tengok sini. Ini sekarang getah sudah tidak ada. Ini piston, dia ada getah sini, dia tidak boleh leaking di sini di tepi ni. Dia tidak boleh leaking. Dia akan kena tiup di sini. Bila dia kena tiup oleh ini dia akan keluar naik begini. Bila dia keluar di sini, dia akan ditutup oleh getah di sini. Getah ini sudah mati, dia akan berlaku pressure leak. Bila pressure leak dia kuat, dia tidak dapat tekan di piston. Ini tidak dapat tekan di piston. Macam piston ini dia tekan ini clutch. Macam mana dia mau tekan clutch kalau dia sendiri pun tidak berlaku? Tidak dia leaking. Nampak nih. Ini sekarang kan tak ada getah kita pasang. Getah sini tidak boleh leaking, getah di tepi ini pun tidak boleh leaking. Jadi macam mana dia mau? Ini forward drum nih. Ini masuk segala apa semua dari sini. Jadi bila benda ini ada leaking, dia tidak boleh tekan ini. Ini apa nama piston lah. Piston ini tekan ini clutch. Ini clutch duduk sini. Ini piston sini dia tidak boleh tekan lah. Bila dia tidak boleh tekan, macam mana dia nak gerakkan tu mangkuk? Oke. Jadi sekarang ini berlaku seal dia punya seal ini keras. So sekarang kita akan tengok itu tadi forward drum ini. Coba tengok buka lagi satu mangkuk dia nih, mangkuk ayun nih. Try buka dulu. Tengok dia punya seal. Oke, kita akan buka sana. Dia tengok lagi getah aja di sini. Mungkin ini normal lah. Ada yang lebih menarik daripada ini yang kita akan kongsi. Oke, kita akan buka. Alright. Ini kita sudah buat dami-dami ya, sekadar kita temberang saya pasang balik sebab takut duration terlampau panjang. So yang kita mau tengok adalah dia punya piston seal lah, ataupun dia punya o-ring piston ini. Ini. Kita tengok. Kita tengok di sini, getahnya macam mana dalam ni. Kita tengok. Alright, kita tengok getah dia. Di getah dia keras Ini keras, ini getah dia keras. Ini pun di dalam ni keras. Jadi semua ni keras nih. Ini keras nih. Jadi kita akan cungkil kasih keluar tapi kita kasih hold dulu pasal nanti ambil masa pula. Coba ambil nih, cungkil dulu kasih keluar. Oke, sekarang kita sudah buka. Nah, ini dia punya ring, dia punya seal. Memang keras nampak keras. Dia keras. Kalau yang bagus tuh kita boleh tarik-tarik kita boleh tenya-tenya dia. Itu satu sealnya dan nampak kalau ada luka, nauzubillah, harap tidak luka lah. Yang kedua sealnya dalam pun keras, nampak nih. Ini keras juga. Nah, ini dia matilah, dia tidak elastik. Oke. Jadi kita tengok ini dia duduk di sini ya. Kita tengok di sini duduk sini. Nampak? Di sini dia duduk. Kita ini getah di sini. Ada satu yang inilah. Yang ini satu lagi getah yang mati nih. So ini masalah dia ini biasalah kalau orang yang buat gearbox nih adalah selalu masalah dia getah mati. Oke, yang seterusnya mangkuk di sini dalam nih. Dia ada getah lagi sini. Ini kita sudah buka supaya mengurangkan duration dan masa kita buka dia terus patah ya. Tuh. Ini masa patah. Jadi kalau sudah patah begini jangan harap lah dia mau masuk kan. Nih. Tuh nampak. Nih. Tuh. Dia macam lidi lah. Tuh. Oke, jadi satu itu biasa bagi mereka. Yang ini pun satu lagi adalah bagian dalam dia. Dalam dia pun macam keras juga. Nah. Macam mau patah sudah lah, hampir-hampir patah lah ya. Jadi sekarang ini yang jadi persoalan ini tidak berapa menonjol lah. Cuma ini puncak kepada berlakunya pressure leak. Sebabkan oleh o-ring yang keras. Bila o-ring itu keras, pressure tidak dapat tekan ini mangkuk. Ini mangkuk dia macam ni ya. Kalau mau paham lah dia begini. Saya masuk dulu ini tanpa getah ya. Tanpa getah dia masuk begini. Jadi bila kita berlaku tekanan udara di lubang ini dia tiup, dia akan keluar masuk nih. Ini mangkuk nih. Dia akan tolak. Dan tidak boleh ada kebocoran di tepi maupun kebocoran di dalam sini. Jadi kemudian ada lagi mangkuk tadi kan. Mana tadi itu mangkuk dia? Ini. Ini mangkuk duduk dalam sini lagi. Nampak? Dia pun tidak boleh ada kebocoran. Jadi ke semua mangkuk-mangkuk ayun ini dia tidak boleh ada bocor di sini. Getah tidak boleh keras. Oke, itu yang pertama berkaitan kebocoran. Dan yang seterusnya kita akan tengok planetary gear set dengan juga ring gear. Planetary gear set yang banyak gigi-gigi yang ada pinion gear itu. So kita akan buka getah satu hal. Yang kedua kita akan buka adalah masalah di sini. Ini yang cukup menarik. Mungkin gearbox ini pernah dibikin. Oke, dia luka ya. Oke, kita tengok ini masa mula-mula dia datang, kita tengok berlaku luka ya. Coba kameramen sini fokus luka ya. Betul? Luka betul? Nampak kameramen di sini? Luka ya? Betul lah. Lepas tu kita tengok sudah luka di bagian sini. Ini namanya planetary gear set. Nih banyak gigi-gigi nih. Tapi masalah sekarang nih mangkuk dia luka. Anda nampak luka nih. Kenapa boleh luka nih? Yang kedua dia sudah luka sini, dia luka daripada sini. Lepas tu dia luka lagi di sini, nampak nih? Kenapa dia boleh luka? Nanti kita kaji jawapannya kenapa. Mungkin gearbox ini pernah di ini. Sebab dia kenapa? Pernah kena buka nih gearbox tapi mungkin ada pemasangan yang salah. Contohnya kita tengok nih.
Ini kita tengok, kita buka. Oke, kita tengok ini. Ini nampak nih. Nih. Kita masuk sini. Dia masuk begini. Betul? Dia masuk gini. Oke. Nampak? Ini dia masuk gini. Yang ini sun gear. Masuk sinilah. Ini sorry, sun gear duduk sini. Oke. Yang kita persoalkan sekarang adalah kenapa ring gear yang ini kena di sini. Kenapa ring gear ini ring gear namanya, ini ring gear. Ada 2 ring gear. Ini 1, ini 2. Ini besar, ini kecil. So ini pelintir ring gear pertama, pelintir set yang kedua yang di bawah nih, kameramen sini. Ini yang kedua. Jadi sekarang ini persoalan. Alright, sekarang persoalan yang paling penting di penggambaran kali ini, di part 1 walaupun dia sebenarnya jadi part 2. So kita terlampau sibuk penggambaran yang lain. Kalau kita nampak kenapa yang di sini tidak luka, yang kenapa di sini luka. Ini kan dia duduk begini. Nampak? Ini kameramen sini luka, ini nampak luka. Ini pun luka, nampak nih. Nih nampak nih. Kita kameramen boleh nampak luka. Ini nampak luka. Yang ini pun luka nih. Luka ini bergeser dari sini, nampak? Dan kedua persoalan dia bising. Ini kita sudah pusing tadi kan? Apa? Kenapa lah? Oke, bisingan. Kenapa di sini tidak bising? Apa? Oke, kita masuk dulu. Sun gear. Sekali lagi kita ulas wajah agak menarik, dan saya tidak perasan tadi berlaku kesilapan pemasangan yang orang masa mula-mula tuh. Ini tidak bising. Apa? Tidak bising, Saya ulang satu kali lagi. Ya ada bising, Oke, bila kita cek berlaku pemasangan di sini, berlaku kesilapan di mana? Kalau kita perasan di sini, nampak di sini, ini sun gear
Oke, jadi sekarang nih, apa masalah dia sekarang? Ialah ini, bearing tidak ada. Jadi bila bearing tidak ada, kita pusing gini. Nah, nampak? Nah, betul lah, ada bearing sudah kan? Nah, nampak? Jadi masalah dia sekarang adalah masalah bearing. Bearing tidak masuk di dalam sini. Nampak? Oke, betul lah, kameramen. Apa nih pemain kita nih? Dia duduk sini bearing tuh. Ini sini. Duduk sini. Lepas itu sepatunya ada bearing space. Barulah dia tidak kena yang sanggia ini. Nampak lah dia barulah dia tidak kena nih, nampak? Nampak? Kalau dia dia tidak ada bearing, kena ini ujung. Sebab bearing tiada. Nampak? Nampak nih. Ini bearing tidak ada, nampak? Ini bearing tidak ada. Dia kena. Saya buka bearing bearing kan tadi asalnya letak sini. Lepas itu tanpa bearing apa jadi? Nah, kena, nampak tuh? Tuh, nampak tuh siring, kena dia. Kena nih. Oke, jadi kita sambung mikrofon mati ya, minta maaf banyak mati, jadi minta maaf kalau suara saya ada terputus tadi. So mungkin kamu boleh tengok video ini berulang kali. So kesimpulannya adalah masalah bearing sahaja yang ini satu yang makan, dan kenapa housing itu dia kena di sana? Dia masalah berlaku pre-play sebab tidak center, sebab bearing tidak ada. Jadi bergoyang itu bergoyang itu mangkuk ya. Bergoyang itu mangkuk sini. Ini semua goyang. Jadi apa yang kita mau cerita di sini adalah berlaku ada dua, satu silnya keras, yang kedua satu silnya keras yang menyebabkan dia tidak jalan PGD. Yang kedua, kenapa luka mangkuk-mangkuk tadi itu disebabkan oleh berlakunya pemasangan bearing salah tadi, yang di bawah double, yang di atas hilang. Jadi bukan kita cakap kita pandai, tapi kita heran macam mana mangkuk itu boleh bergeser. Mesti ada pemasangan yang salah. Jadi itu saja sekadar perkongsian pada hari ini, insyaallah. Mohon maaf sekiranya video ini ada yang putus-putus suaranya, saya mikrofon satu dia weak. Jadi kalau ada terputus tuh, kamu tengok jalan video itu sampai habis. Mudah-mudahan memberi manfaat. Jadi sekiranya video ini ada manfaatnya, bolehlah subscribe, like atau share, ataupun kamu komen. Mana tahu kamu ada juga kereta Grand Livina, ya, masalahnya lebih kurang begitu, bolehlah komen-komen, ya. Jadi itu sajalah. Mohon maaf sekiranya ada kekurangan. Terus terang saya cakap mikrofon ini mungkin ada masalah, ada putus-putus suaranya. Harap dimaafkanlah, sebab niat kita pun tidak sangka bateri dia weak. Jadi itu saja perkongsian dua utama sini, satu seal keras, yang kedua masalah pemasangan bearing di ring gear dan juga planetary gear set. Berlaku pemasangan yang salah menyebabkan hub dia makan. Jadi bila hub makan dia akan goyang, tak kena di housing dia tak kena. Nasib tidak tahulah macam mana cerita asal kereta ini. Yang saya tahu kereta ini dia datang, dia pun tengok YouTube. Tiba-tiba dia ceritalah macam tadilah. Dia tidak cerita pun ni kereta dia beli dengan siapa, saya tahu, Allah alam. Yang pasti berlaku masalah pemasangan bearing di hub planetary gear dan juga di ring gear. Ring gear yang ini ya. Ini namanya ring gear. Ini namanya ring ini gear, ini ring. Ini namanya ring. Yang ini disebut sebagai planetary gear set yang ini. Ini namanya planetary gear set. Yang ini namanya sun gear, sun gear, matahari, gear utama. Dia duduk di dalam sini. Nih, dia duduk beginilah. Ini namanya sun gear. Ini sun gear, ini ring gear, ini planetary gear ataupun pinion gear. Pinion. Itu dia pusing juga dalam. Oke, masalah bearing saja. Oke, itu saja konten kita kali ini, ada dua. Satu adalah piston seal keras, dan yang kedua berlaku pemasangan bearing di dua tempat yang saya nyatakan tadi. Oke, itu saja. Assalamualaikum. Thank you.